Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 27 Julai 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Kita mulakan dengan berita utama. Seramai 1,488 penerima menerima pampasan tanah di bawah projek pembangunan di bahagian Kapit berjumlah keseluruhan RM103,022,71.54. Simbolik serahan pampasan itu disempurnakan Timbalan Ketua Menteri yang juga adun balik Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing bertempat di Bilik Mesyuarat di Jabatan Tanah dan Survey bahagian Kapit pada Isnin. Program hanya disertai beberapa agensi yang dijemput bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sebanyak 25 projek telah dan akan dilaksanakan di seluruh kawasan Kapit di bawah agensi pelaksana seperti URDA, JKR, SEB, JTS Kapit dan JBAUP. Hadir sama dalam majlis itu Adun Katibas Datuk Seri Ambrose Belikau Enturan, Adun Bukit Goram Jefferson Jamid Unyat dan Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersetuju meluluskan sumbangan ihsan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir di daerah lawas baru-baru ini. Melalui sumbangan itu, mereka yang terjejas akibat banjir akan diberikan bantuan ihsan sebanyak RM700 untuk setiap rumah. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam simbolik penyerahan bakul makanan program ziarah UKAS di Pekarangan Pejabat Daerah Kecil Terusan pada Ahad. Seramai 50 ibu tunggal dari 8 buah kampung menerima bantuan makanan dengan simbolik penyerahan kepada 10 orang dan penyerahan Fox Sanitizer untuk Masjid Terusan. Banjir yang berlaku baru-baru ini telah menjejaskan 2,535 buah rumah dan berlaku 2 kali dalam tempoh 2 bulan. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari menambah, Jabatan Pertanian Sarawak akan membantu penduduk yang terjejas memulakan semula tanaman yang rosak akibat banjir. Selain itu, katanya jalan raya juga akan dibina melintasi Pekan Terusan. Pada masa sama, beliau turut mengumumkan kelulusan pembesaran kampung di daerah Terusan dan membina anjung usahawan, kedai-kedai dan kemudahan lain sebagai usaha menaikkan taraf hidup penduduk. Seterusnya, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan yang diketuai Setiausaha Tetapnya, Datuk Safi bin Zainuddin telah mengadakan lawatan ke pekarangan Komplek Kastam, Imigresen dan Kuarantin Terbeduk pada Isnin. Lawatan tersebut bagi meninjau tapak program simbolik penyerahan tangki gas oksigen dari Sarawak ke Kalimantan Barat Indonesia yang dijadualkan berlangsung pada Rabu 28 Julai 2021. Dimaklumkan simbolik penyerahan tersebut akan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Beralih ke laporan di Daro, ketua masyarakat termasuk golongan belia dan sukarelawan di Pulau Bruit digesa agar sentiasa peka dan meningkatkan pemantauan untuk menangani kes kecurian di kabin-kabin menara telekomunikasi di kawasan itu. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul menjelaskan kes kecurian di situ telah berlaku sejak sekian lama di mana lebih 100 kes direkodkan pada tahun lepas dan 50 kes pada tahun ini. Beliau yang juga adun semut menegaskan keadaan ini telah menyebabkan berlaku banyak gangguan terhadap talian telefon dan internet di kawasan berkenaan. Dan termasuk juga perkara yang saya bangkitkan, saya mohon kerjasama masyarakat dan ketua kaum ialah tentang berlakunya ventilation ataupun kerosakan kecurian di tower telekomunikasi seperti sekali di pencurian kabel, bateri dan sebagainya. Dan keadaan ini telah berlaku sejak sekian lama. Banyak kes, hampir 100 lebih kes tahun lepas dan tahun ini mencecah sampai 50 kes tentang berlakunya kecurian di kabin-kabin peralatan telekomunikasi, dan keadaan ini menyebabkan banyak berlakunya gangguan kepada talian telefon dan juga internet. Dan saya harap ketua masyarakat sentiasa peka dan warga belia dan pasukan rela dan sebagainya untuk memantau supaya tidak berlaku lagi kecurian di kabin-kabin menara telekomunikasi. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa program Community Engagement Daerah Daro di Dewan Serbaguna Kampung Tekajong, Pulau Bruit, Daro pada Isnin.
Katanya antara pengisian utama program itu adalah menjelaskan kepada para pemimpin kampung cara pengurusan dan pengawasan yang perlu ada ketika menghadapi ancaman pandemik COVID-19. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas dan penghargaan kepada pejabat daerah Daro dan dengan kerjasama agensi seperti UKAS, JKR dan lain-lain kena berjaya menganjurkan program community engagement ini terutama sekali bersama dengan semua ketua masyarakat dengan ketua kaum dan pemimpin-pemimpin kampung. Saya rasa program ini sangat kritikal terutama sekali dalam keadaan kita menghadapi pandemik, kerana antara pengisian utama dalam program ini ialah untuk menjelaskan kepada pemimpin-pemimpin kampung tentang cara pengurusan dan pengawasan yang perlu ada ketika kita sedang menghadapi pandemik dan ancaman COVID, dan juga betapa perlunya kita memastikan sebuah kawasan itu bersih, bebas daripada ancaman COVID dan sebagainya, dan termasuklah sekali program untuk memastikan semua divaksinasi dan tidak ada yang mengelak untuk divaksinkan. Pengisian lain program pada hari tersebut adalah simbolik penyerahan hasil tanaman program peladang prihatin kepada petugas barisan hadapan dan penyerahan baucer pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak. Sementara itu, Abdullah mendedahkan banyak projek program transformasi luar bandar RTP dan sebagainya tertunda disebabkan masalah pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau juga memahami keadaan dan keresahan para kontraktor di mana kebanyakan perniagaan mereka terjejas ketika ini disebabkan kekurangan modal dan sebagainya. Lawatan saya selama 2-3 hari ini pun antara lain memantaukan beberapa projek RTP. Saya yakin wakil-wakil rakyat ADUN di kawasan lain juga turun padang untuk memantau projek RTP di kawasan masing-masing, kerana banyak projek-projek ini berlaku kelambatan disebabkan oleh PKP, dan mereka bersama beberapa agensi turun padang untuk memastikan projek RTP ini berjalan dengan cepat, kerana projek ini adalah keperluan masyarakat dan mereka ingin melihat projek ini disiapkan dengan efisien dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama saya juga memahami keadaan dan keresahan kontraktor. Kebanyakan mereka perniagaan mereka terganggu disebabkan kurang modal dan sebagainya, dan juga berlaku di mana harga bahan bedaan kenaikan sampai 2 atau 300%, dan mereka memerlukan modal untuk membeli bahan-bahan bedaan ini untuk menyerahkan projek-projek rakyat yang sedang kita laksanakan. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis ringkas serah 5 projek siap dan 2 tapak projek RTP bagi DUN semua berjumlah keseluruhan RM1,057,113.48 bertempat di Pulau Beruit Daro. Senarai 5 projek siap adalah seperti tertera. Manakala 2 tapak projek yang diserahkan seperti berikut. Seterusnya mengenai usaha Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS membantu rakyat di Kakus dengan menaik taraf jalan serta kemudahan di kawasan Dewan Undangan Negeri itu. Menteri Muda Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak Datuk John Sikitayai berkata jalan ini perlu dinaik taraf dari jalan tanah ke jalan batu dan kemudiannya pada masa akan datang jalan bertar. Siti Jalai perlu di-upgrade hari jalan tanah ngagai jalan batu tau ke kedudi hari tau ngagai di bitumen jalan tar. Lopia magak simpang Siti ianya Siti Jalai ke ngagai yang lawak 4 buah rumah panjai. Ianya ngagai rumah Japit, rumah Asun, rumah Japing, rumah Mapang. Jadi 4 buah rumah panjai, jadi jalannya kurang lebih sepanjang 10 km. Jalan kebah ku keciknya gitu laban dekat meda awak ke nyamai nu ngadu ke awak ke perintah oleh berundang ke ngadu ke jalan sidak ya. Banyak dia naik taraf ada jalan tanah ngagai jalan batu. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke projek RTP dan pemantauan jalan raya menuju ke Rumah Panjang di DUN Kakus pada Sabtu.
Antara projek RTP yang dilawati ialah Jalan Rumah Japit, Rumah Asun, Rumah Mapang, Rumah Joshua Rentap, Rumah Japing, Rumah Jelia, Rumah Karong dan tapak Rumah Panjang, Rumah Thomas Jalai serta Rumah Luming. Tambah Datuk John Siki yang juga adun kakus, beliau akan menghantar permohonan kepada Kerajaan Sarawak supaya jalan dari simpang ke Rumah Panjang Jackson Rentap. Jadi ketuk ke gambar ke depan tu, ianya simpang ke ngagai rumah Jackson Rentap ke kurang lebih ke ukur ke panjang 4.5 km. Jadi tu perlu ke di-upgrade jalan tunggu yang 4. Jadi kira aku pulai hari tu ialah aku kat submit waktu tu ngagai perintah GPS. Awak ke mantau, awak ke nulung. Sidak lebih ke kawasan ke dia luar bandar. Tadi angadu ke lebih ke jalan ke amat berguna amat. Sementara itu, Tuai Rumah Asun Jemat yang mewakili penduduk mengucapkan terima kasih kepada Adun Kakus kerana menaik taraf jalan berkenaan. Jadi aku ngari ke kemis rumah, ngari besar terima kasih. Leban udah meri kami naik taraf jalan kami tu. Ya kesubaknya teruk mai, leban belubang dia tu. Punya mai kita miat penulis datai ba sangkai ba. Kini kalau madah bapakin lot kami serumah dia. Jadi terima kasih ngagai Kerajaan Negeri Sarawak GPS. Ya aku dah meri kami projek tu ngau senang hati kami serumah nerima tu. Ngarap ke kita sama-sama nyepip mansang sapa ke dia urung gunturung dengan setusu atau ngau rumah panjai semek tu ngarap ke kita semua bersyukur. Lalu terima kasih ngagai Wabi Datuk sekali lagi. Leban udah meraih projek tu. Terima kasih. Berikut pula, seramai 909 individu disasarkan hadir untuk melengkapkan dos kedua di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Jalan Masjid pada Isnin. Menurut pengurus projek dan operasi Mildred Vun, program imunisasi tersebut telah mula beroperasi sejak 30 Jun yang lalu, menjadikan keseluruhan jumlah penerima vaksin COVID-19 jenis Sinovac itu setakat ini sebanyak 28,000. Bagi siapa-siapa di bahagian Kuching yang belum dapat vaksin lagi, belum dapat apa-apa pemain dos 1, boleh WhatsApp ke talian hotline vaksin untuk bahagian Kuching. Sementara itu, beberapa penerima vaksin yang ditemu bual menzahirkan rasa lega dan syukur serta berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan di PPV tersebut. Kami bila dah first kedua tu rasa cukup alhamdulillah lah. Semua sihat walafiat. Tidak apa-apa efek yang lain datang lah. Selama kami di Majmua Mall tu dari first dose sampai second dose memang baik, terpadu. Memang layanannya pun okey. Saya dah macam saya dah macam berjarut lah. Yang semua teratur. Lancar semua. Dah lega dah sebab bingung juga bah mun dapat vaksin tu anak kami ada anak bah. Dok orang risau juga kami. Prosesnya lancar, bagus taknya. Kita sedia tempat kita madah situ tempat vaksin, situ tempat nunggu lepas vaksin lah. Selesa. Selanjutnya, mengenai laporan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Isnin memaklumkan sebanyak 356 kes positif baru telah dikesan di 18 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 74,342 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut dengan Kuching merekodkan kes tertinggi sebanyak 243 kes dan diikuti Simunjan dengan 31 kes. Sehubungan dengan itu, daerah Tatau kini berstatus merah manakala daerah Mukah kembali ke status jingga. Kenyataan sama mengisytiharkan terdapat 2 kluster baru melibatkan kluster di tempat kerja iaitu kluster Jalan Tatau Selangau dan kluster GOM 7 Bintulu. Turut diisytiharkan penamatan 4 kluster iaitu kluster Beladin Pusat, kluster Jalan Samarakan Tatau, kluster Sawai Niah Subis dan kluster Sungai Separai Tan. Ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 86 kluster. Dalam pada itu, berikut merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.